pembahagian untuk isti'arah dari sudut yang lain pula. Pembahagian isti'arah dari sudut yang lain ni kat mana? Dari sudut sebut ataupun tidak sebut. Gapo dia? Musta'ar minhu, musta'ar lahu ke gapo dia lah benda-benda dia tu. Kakak dia tu. Sebut ke tidak sebut. Jadi dia ada beberapa pembahagian lah. Supaya kalau kita boleh agak, rukun dia ada 2. Jadi bila rukun dia ada 2, gapo dia? Musta'ar minhu, musta'ar lahu. Jadi bila kita sebut, jadi 1 bahagian. Bila kita tak sebut, jadi 2 bahagian. Bila selagi kita sebut asal lagi ke, jadi 3 bahagian. Itulah. Tak apalah, dia ada isti'arah tasrihiyah, isti'arah bil kinayah, dan juga isti'arah takhyiliyah. Ini pembahagian yang ke-7 bagi isti'arah. Mengambil kira sudut musyabbah bihinya. Ada disebutkan ataupun tidak ada. Bi'tibari zikril musyabbahi bihi atau zikri ma yakhussu bihi ma'al musyabbah. Ambil kira dari sudut ada disebutkan musyabbah bi ataupun disebutkan benda yang khusus dengan musyabbah. Yang itu. Disebutkan musyabbah bihi ataupun disebutkan benda khusus musyabbah. Okey. Ringkaslah tu ayat ringkas. Jadi ada 3 lah. Musarrahah, tasrihiyah tu musarrahah. Sarraha yusarrihu tasrihan. Tambah ya nisbah tasrihi. Tambah ta marbuta untuk sama ke dengan sifat isti'arah tu tasrihiyah. Okey. Musarrihun, musarrahun, musarrahatun. Isti'arah, musarrahah. Keduanya isti'arah makniyah. Kalau saat ni isti'arah bil kinayah tu ayat masdar dia. Isti'arah takhyiliyah selagi. Okey. Isti'arah musarrahah, sorih lah, sorih. Perkataan sorih. Allati surriha fiha bizikril musyabbah bihi. Isti'arah yang jelas. Kenapa? Sebab disebutkan musyabbah bihi. Contohnya, fa'am tarat lu'lu'an min darjisin wasakot wardan wa'adat alal unnabi bil baradi. Lalu ia menghujani permata daripada bunga narjis. Apa dia? Menyirami mawar dan juga adat alal unnab bil baradi. Dia menggigit apa dia kita panggil? Ranting-ranting kayu yang lembut dengan air batu. Itu. Jadi ayat dia tu bunyi macam pelik lah. Dia sebenarnya nak menggambarkan fenomena seseorang perempuan yang sedang menangis kesedihan, mengalir air mata dan juga apa dia? Dan juga sedang menggigit jarinya. Gitu. Jadi dia mentasbihkan. Apa sebut tasbih pula? Sebab isti'arah tu asalnya tasbih. Okay. Dia mentasbihkan air mata dengan permata. Okay. Dia menghujani. Menghujani itu maknanya apa dia? Mengalirkan air mata. Menghujani, mengalir makna dia. Uyun narjis. Mata tu disamakan dengan bunga narjis. Bunga narkisus. Bunga narkisus tu lagu mana? Mata nak cari.
Bunga narkisus tu lagu ni macam nak tunjuk ni. Ni okey. Bunganya lagu ni. Ni adalah bunga narkisus, bagi panggil. Ataupun gini pun ada juga. Ada hak kuning tengah. Ada hak putih. Biasanya kuning lah tengah dia tu. Ada gambar orang duk tilik muka dia sendiri. Tu narsistik tu lagu lain pula. Tu adalah cerita-cerita latar belakang kemudian dia tu. Jadi macam putih dan juga kuning. Putih juga apa? Putih tu putih mata tu lah, mata hak putih tu. Kuning tu kan ada orang mata kuning, mata masing mata dia tu kuning. Mata kita ke apa? Kuku hitam gitu. Tak berapa comel. Jadi mata hak kuning tu nampak comel lagi. Ataupun mata biru ke, mata hijau ke, tu nampak pisik lagi lah. Tapi gitu nak rayaknya. Dia tasbihkan dengan bunga narjis. Bunga narkisus. Okey. Balik pada saat ni. Disamakan dengan bunga narkisus. Lepas tu dia kata apa dia? Wasakot alal unnabi. Sakot tu makna dia menyirami. Menyirami. Maknanya membasahi. Menyirami kita kata membasahi. Kan ada air matanya membasahi pipinya sehingga ke janggutnya. Air matanya membasahi janggutnya. Air mata membasahi apa-apa lah. Jadi membasahi tu sama dengan menyirami. Kita siram pokok tu maknanya kita membasahkan, kita mengalihkan kita panggil partikel-partikel air daripada bekas kepada tanah yang ada pokok tu. Gitu. Tu membasahi, menyirami. Adalah persamaan dia. Menghujani tu nak royak banyak lah. Nak royak banyak. Kalau kita kata apa dia? Bertitisan tu bunyi sikit. Menghujani tu bunyi banyak sikit. Dia menghujaninya dengan persoalan-persoalan yang tidak masuk akal. Hujan tu lagu mana? Hujan tu kalau kita duduk bawah hujan macam lah ni, bunyi ke hujan, dia apa? Nak ngelak air hujan tu payah. Gitu. Ngelak kat ni kena lah tu. Ngelak tu kena kat ni. Gitu. Kena pakai payung. Jadi hudud tu pipi. Pipi merah. Pipi merah dengan mawar. Okey. Anamil tu maknanya jari jemari dia lah. Jari jemari dia halus, tidak kata jari jemari dia tebal. Maknanya jari dia tu jari yang tidak apa dia? Tidak tebal lah. Bila jari tidak tebal bermakna orang tu tidaklah pasing gemuk begitu. Kalau orang pasing gemuk, jari dia tangan dia lah boleh kata besar. Tak mesti juga ada orang dia tu gemuk tapi tangan dia kecil. Tapi biasanya gitulah. Jadi anamil disamakan dengan unnab. Unnab tu apa dia? Ranting-ranting kayu lah. Tapi ada juga kata bukan ranting kayu. Tapi apa dia? Sejenis buah. Tak apalah. Kalau kita nak samakan dengan apa? Ada kata apa dia? Dia suruh pergi makan. Kata kita nampak kuh lajak polidi kata. Selagi dia kata apa dia? Dia nampak kuh lajak muju tak tukar dengan bitu. Nampak? Memang mendata. Okey. Asnan tu gigi tu pula dengan gigi disamakan dengan air batu.
salji boleh juga. Ada air batu nak kata putih ke, putih salji ke, ikutlah mana sesuai. Jadi dalam ayat ni, dalam syair saat ni tu disebutkan musyabbah bihi. Musyabbah bihi tu apa dia dah? Dalam rukun isti'arah tu musta'ar minhu ke musta'ar lahu? Ingat ke tak? Cuba elak. Musyabbah bihi tu musta'ar minhu ke musta'ar lahu? Apa dia? Musta'ar minhu ke musta'ar lahu? Musyabbah bih. Okey. Jadi disebutkan dalam ayat ini musyabbah bihi. Kita pun tengok dalam ayat ni ada apa dia disebut? Amtarat lu'lu'an narjisin wa saqat wardan wa ada al-nabi bil baradi. Kesemuanya ialah makna-makna yang tidak boleh pakai dengan makna literal. Okey. Bila kesemuanya tidak boleh dipakai dengan makna literal, maknanya dia ada makna majazi yang sebenarnya dikehendaki. Jadi kalau kita ingat contoh Zaid dan singa tu. Zaid adalah musyabbah. Singa musyabbah bihi. Okey. Jadi kalau dalam Zaid dengan singa tu musyabbah dengan musyabbah bihi. Musyabbah bihi adalah singa. Singa tu maknanya kita sebut je perkataan itu, kita tidak maksud ke nak royak singa sengoti, kita maksud ke Zaid orang berani tu. Tapi kita sebutnya musyabbah bihi. Jadi disebutkan musyabbah bihi di sini, maknanya disebutkan inilah perkataan ni. Hak disebut ni. Dan kalau kita nak tahu musta'ar minhu ke musta'ar lahu, nombor satunya, cara mudahnya ialah kita ingatlah. Kita ingat musta'ar minhu tu apa dia, musta'ar lahu tu apa dia. Cara yang keduanya ialah musta'ar minhu maknanya yang dipinjam perkataan itu darinya. Musta'ar lahu yang dipinjam perkataan itu untuknya. Jadi perkataan itu dipinjam darinya, maknanya perkataan itu diguna, ambil perkataan itu daripada benda tu lah. Benda tu tidak nak pun, kita ambil perkataan dia sahaja. Hak kita nak sebenarnya ialah musta'ar lahu, perkataan yang kita pinjam hak perkataan saat ni tu untuk itulah, untuk nak royak benda tu. Jadi musta'ar lahu ialah apa dia? Makna sebenar yang kita nak. Zaid. Musta'ar minhu, hak kita pinjam perkataan itu daripadanya, daripada perkataan itu. Musta'ar tu mari daripada perkataan singa tu lah contohnya saat ni tu. Musta'ar minhu ialah singa. Jadi musyabbah bih ialah musta'ar minhu, musyabbah ialah musta'ar lahu. Okey. Itu antara salah satu cara anda guna untuk ingatlah hak mana musyabbah, mana musyabbah bihi. Gitu. Kalau nak ingat saja musyabbah musta'ar minhu, musyabbah bih musyabbah musta'ar lahu, musyabbah bih musta'ar minhu. Nak ingat gitu saja boleh juga. Tapi anda boleh ingat dengan ada apa dia, benda-bendanya yang sekali dengan dia lah. Macam contohnya literal terjemah musta'ar minhu tu dia dipinjam daripadanya. Kita ambil perkataan itu daripada benda tu. Kita tidak nak tu. Kita nak bui kepada lam, lahu. Kita nak bui kepada benda tu. Hak tu sebenarnya kita nak. Jadi hak sebenarnya kita nak ialah musyabbah. Hak sekali lagi tu musyabbah bih. Gitulah. Jadi bagi ana kita mudah sikit nak ingat.
Ikutlah. Asal kau ingat. Jadi dia kata li'ajli tasrih bil musyabbah bihi. Jadi bila disebutkan musyabbah bih, dinamakan isti'arah ini tasrihiyah ataupun musarrahah. Dinamakan juga sebagai tahqiqiyah. Likaunil musyabbah bihi haqiqatan hissiyatan atau aqliyatan. Apa nama tahqiqiyah? Kerana musyabbah bihi itu adalah hakikat hissi atau akli. Maknanya benda yang kita boleh nampak sengerti lah. Benda yang kita boleh nampak sengerti. Ataupun benda yang kita boleh faham sengerti. Tapi dia ada hakikat dia. Jadi biasanya orang panggil isti'arah tasrihiyah lah. Orang mudah faham sikit. Isti'arah tahqiqiyah takut orang tukar dengan isti'arah antara benda yang kita kata hissi dengan hissi ke, takut tukar dengan itulah. Tak apalah. Yang selanjutnya ialah isti'arah makniyah. Isti'arah makniyah ialah yang mutakallim junggoyak tu menyembunyikan tasbih dalam dirinya. Menyembunyikan lagu mana? Ambil sebuah dalam poket gitu kan? Bukan. Maknanya dia tidak menyatakan apa-apa pun rukun-rukun tasbih tu kecuali musyabbah. Jadi kita duduk bicara pasal isti'arah. Tapi ayat yang dia guna tu macam duduk kecek pasal tasbih. Sebab nak ayatnya isti'arah tu adalah tasbih. Jadi dia tidak nyatakan kecuali musyabbah saja, zaid sajalah. Tapi dia kata summa, tapi kemudiannya boleh juga. Yasbutu syai'an min khawasil musyabbah bihi lil musyabbah al-mazkur. Dia berikan sifat-sifat yang khusus dengan musyabbah bihi kepada musyabbah. Gitu. Ini dipanggil isti'arah bil kinayah. Kerana ada tasrih bil tasbih. Tidak nampak tasbih tu. Kenapa tidak nampak tasbih? Tidak nampak tasbih kerana digunakan musyabbah. Maknanya disebut zaid, bukan disebut singa. Jadi kalau kita tengok ayat biasa, saya melihat singa sedang memanah. Kita pun tahu, mesti dia nak samakan singa dengan seorang yang berani sampai apa-apa lah. Tapi kalau kita tengok, saya melihat Zaid sedang memanah, kita pun macam tidak ada tasbih ke apa-apa. Gitu. Jadi tak nampak tasbih tu kerana dia guna musyabbah. Dia guna Zaid. Dia bukan guna singa. Kalau dia guna singa macam dengan saat ni, tekan tengah dia. Daripada ni menghujani. Dia menghujani permata daripada bunga narjis, menyirami mawar. Jadi waktu kita nampak lalu, mesti dia nak samakan dengan gapa-gapa. Okey. Kita tengok ayat dia tu, kita kata apa pula hujan tu permata, tak kira hujan tu permata, daripada bunga narjis pula hujan mai daripada awal. Jadi kita pun terlintas lalu, ni dia nak tasbih dengan gapa-gapa. Waktu kita nampak tasbih dia. Isti'arah bil kinayah ni dia tak nampak tasbih dia. Sebab dia sebut musyabbah. Dia sebut makna hakiki dia tu. Gitu. Tapi dia bukan itu saja. Kalau sebut gitu jadi pakai makna hakiki lah. Dia sebut juga sifat-sifat yang khusus dengan musyabbah bih kepada musyabbah. Gitu. Li'adami tasbih kemudian wal iktifa bi zikri lawazimihi. Dia tidak nyatakan tasbih, tak nampak tasbih dia tu. Dia hanya memadai menyebutkan lawazim, perkara khusus ataupun lazim
dengan musyabbah bihi. Gitu. Dia pada dengan tu je. Tak pada. Tadullu alaihi kinayatan, yang kita boleh faham secara kinayah. Okey, contohnya lah. Contohnya, moga tak ada contoh di sini. Contohnya ialah apa dia? Mana kita nak bagi contoh dia? Saya telah lalu dekat apa ni? Zaid yang apa dia? Bertaring, berkuku, tajam, berekor dan apa dia? Berlari dengan 4 kaki. Gitu. Jadi macam ni nampak sangat dah pula. Gitulah lebih kurangnya. Nak ayat Zaid, tapi mari sifat-sifat tu sesuai dengan singa. Gitu. Jadi istiarah juga, istiarah makniyah. Maknanya nak ayat tasbih juga sebenarnya, tapi cara royak dia tu lain sikit. Cara royak dia lain sikit. Apa dia ni? Sekejap mari. Payah jugalah. Kita tengok dalam kitab lain ada ke tak. Istiarah makniyah. Majas murakkab. Istiarah tamsiliyah. Berarti okey. Majas murakkab. Istiarah tengok ada sebut jamik, pelakon murasyahah, wifaqiyah, inadiyah, tasrihiyah, tabaiyah, tabaiyah, makniyah, asliyah, takyiliyah, tahqiqiyah, makniyah. Okey, sini ya, mari contoh dia lah. Dia kata, apa dia? Disebutkan dalam ayat itu, buku 1 dah mananya. Disebutkan dalam ayat itu, perkataan musyabbah sahaja. Kemudian dia mari lawazim musyabbah bihi. Disebutkan lazim istiarah takhyiliyah. Jadi ada kata sama dengan takhyiliyah, tak apalah. Contohnya dia kata sini, wakhfid lahuma janahaz zulli minar rahmati. Rendahkanlah sayap kehinaan. Janah sayap, zul kehinaan. Jadi kehinaan di sini yatajassadu fi hayati ma lahu janah. Menjelma dalam rupa perkara yang ada sayap. Rendahkan sayap kehinaan. Seolah-olahnya kehinaan tu macam dengan burung, macam dengan orang ke yang ada sayap. Rendahkan sayap tu. Gitu. Jadi sayap kehinaan. Maknanya gitulah. Dia kata kehinaan saat ni digambar ke ada jasad, ada tubuh untuk benda yang ada sayap. Macam dengan burung. Lepas tu ni yang kata hatta iza akhazatil ardu zukhrufaha wa zayyanat, bila bumi itu lengkap sempurna dengan keindahannya, berhias kepada itulah. Jadi bumi berhias. Dia seolah-olahnya menjadikan bumi
zayyanatil ardu bima 'alaiha min asnafin nabat kal arus. Bumi berhias dengan tumbuhan-tumbuhan yang ada padanya serupa dengan pengantin yang berhias dengan memakai pelbagai perhiasan lah, baju-baju yang comel dan sebagainya. Gitu. Jadi sebut bumi, sebut musyabbah, tapi sebut zayyanat, sifat yang khusus dengan manusia, bukan bumi. Tapi dipakai dengan makna gitulah, dipakai dengan makna waktu. Sebut lawazim musyabbah bihi. Makna dia naknya bumi sengotilah, bumi. Tapi dia sebut lawazim untuk bukan bumi, untuk manusia. Saat ni tu sayap tu disebutkan apa dia? Sayap. Rendahkan sayap. Disebutkan sayap. Tapi dia mari kehinaan. Kehinaan tu macam orang pula. Gitu. Sayap dia tidak ada hina, yang hinanya benda lain. Tapi sayap kehinaan. Jadi kehinaan tu lazim dengan manusia. Jadi dibui jasad. Menjelma lah. Macam ada kehinaan tu ada sayap pula. Gitu. Lagi fasda' bima tu'mar. Jelaskan apa yang kamu diperintahkan. Musta'ar minhunya kaca, musta'arnya sudu'un, maknanya pecah seperti yang kita baca sebelum ni lah. Tak apalah, ayat dalam isti'arah makniyah ni, contoh-contoh dia agak itu sikit, agak jarang sikit. Sebabnya, apa dia? Jarang, payah jugalah nak buat ayat dia tu. Nak buat ayat dia tu payah juga. Dia kena sebutkan musyabbah. Lepas tu sebut lawazim musyabbah bihi. Gitu, jadi payah sikit. Nanti anda cari contoh lain dalam WhatsApp. Takhiyiliyah tu esoklah pula. Wallahu a'lam. Gitulah lebih kurangnya. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Berapa pelajar puas tak masuk Terima kasih Ustaz. Balaghah?